أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 14, baris yang kelima daripada bawah. Baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Adapun manfaatnya, manfaat aqabah ilmu, maka atas barang yang kami sebut akan dia, akan barang. Mana barang ni? Bayan daripada barang, daripada sangat hajah hamba itu kepadanya, kepada ilmu. Sangat berhajah oleh hamba kepadanya, kepada ilmu. Dan ditaruh segala pekerjaan ibadah sekalian pekerjaan ibadah atasnya, atas aqabah ilmu. Dengar ayat kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Dan ditaruh ni diletak, dan ditaruh segala pekerjaan ibadah, segala pekerjaan ibadah, sekaliannya, segala pekerjaan ibadah sekaliannya. Segala atau sekalian berulang ni. Ada berulang. Kenapa? Nak menekan. Berulang kerana nak menekan. Dan ditaruh ni diasaskan, dibina, diasaskan segala pekerjaan ibadah sekaliannya, sekalian ibadah atasnya, atas aqabah ilmu. Semua ibadah, hak wajib ke, hak sunat ke, hak zahir ke, hak batin ke, semua ibadah ditaruh, dibina, diasaskan atasnya, atas ilmu. Istimewa, lebih-lebih lagi. Istimewa, lebih-lebih lagi. La siyama, apatah lagi. Biasa terjemah gitu. La siyama, bahasa Arab, apatah lagi. Sini diterjemah, istimewa pula, lebih-lebih lagi. Ilmu tauhid dan ilmu sir, ilmu tasawuf. Lebih-lebih lagi, istimewa, lebih-lebih lagi pula ilmu tauhid dan ilmu sir, yakni ilmu tasawuf.
Nak pergi kepada manfaat ilmu. Nak pergi pada manfaat ilmu. Imam Ghazali bicarakan bab ilmu ni, ada 2 muka surat lagi ni. Tapi seperti satu khulasah dah ni. Imam Ghazali tekan berkaitan dengan akabah ilmu. Bonggok ilmu. Dimulai dengan akabah ilmu ni, akabah yang sangat payah. Payah apa? Belajar je. Masa kata sangat payah. Setakat nak belajar fardu ain je. Cakap boleh. Balik ni. Tapi belajar tak fardu ain. Kuliah 30 malam. Maghrib saja. Tak kira kuliah kelas waktu yang lain. Jangan. Ada tempat lepas subuh. Itu biasa je. Lepas zuhur. Lepas asar. Lepas isyak. Ada ni. Lepas zuhur. Lepas asar. Lepas isyak. Hak lepas subuh tu biasa je lepas subuh. Cuma panjang pendek je lah lepas subuh ni. Kalau hari minggu panjang. Kalau kerja pendek. Mana-mana tempat biasa je subuh. Lepas zuhur ada, lepas asar ada, lepas isyak. Ada yang bukan lepas isyak tu. 9:30. Ada yang mula pukul 10. Saya di Masjid Ladang malam Jumaat tu, lepas isyak sungguh. Sudah semayang qabliyah, ba'diyah isyak, teruslah. Dah ada setengah tempat, 9:30. Ditunggu pulak nu. Hak mari masjid lain pulak. Nak tupang belajar di kuliah isyak di tempat dia. 9:30. Tunggu pulak. Hak saya di Masjid Ladang. Kalau kena maghrib awal, isyak awal, 9:30 sudah dah. Sebab saya ambil 45 minit. Lepas isyak. Paling lewat. Sebab isyak lewat. Dekat-dekat pukul 10 habis. Kalau isyak tu awal, 9:30 habis dah. 9:30 habis dah. Boleh balik dah 9:30. Ada tempat 9:30 baru mula. Ada tempat pukul 10 baru mula. Ini cerita kapung ni. Ada ni. Bukan kapung ni. Kapung maknanya bandar juga. Maknanya bukan pondok. Hak pondok sudah cerita lah. Lepas isyak tu makan lebih kurang. Sambung. Sampai pukul 12. Sampai pukul 1. Atas masing-masing. Pukul 5 tu, sejam sebelum subuh tu, ada satu kitab dah. Lepas tu belajar, duduk tanah. Sebab apa? Nak berdiri. Sebab apa? Duduk lena. Duduk lena. Kena berdiri. Berdiri ya. Pegang kitab, pegang pen, catak masa berdiri. Berdiri pula bukan duduk diam. Berdiri duduk berjalan pula. Sebab apa? Ngatuk. Dah sebelum subuh, satu kitab. Itu cerita duduk pondok. Ni cerita kapung ni. Ada tempat yang cukup meriah dengan ilmu. Tapi lengkap tak fardu ain tauhid, hak mula-mula. Fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Hak Imam Ghazali kata, istimewa pula ilmu tauhid dan ilmu sik mutasawuf ni, memang betul-betul kena. Sebab apa? Sebab biasanya ilmu fiqh lah yang paling disukai. Yang paling orang minat. Ilmu tauhid, ilmu tasawuf tu ada yang kurang minat. Dan ada tempat yang fiqhnya banyak. Tapi taklah banyak. Tapi maknanya dalam seminggu tu 2 malam fiqh, 3 malam fiqh. Tauhid tengok-tengok tak ada. Tauhid tak ada. Fiqh boleh 2 malam, 3 malam seminggu. Tauhid tak ada. Tasawuf pun tak ada. Tengok-tengok tasawuf kita hikam. Lepas tu ada tanya budak Al-Ihbi. Dah kita hikam bukan fardu ain. Siapa kata fardu ain? Siapa boleh tanya lagi dalam FB.
Dah kita ikam tu bukan fardu ain ke? Maksud apa tu? Dia tak tahu pun fardu ain hak mana, fardu kifayah hak mana. Ni dahulu dalam kitab kita ni. Hak mana fardu ain tasawuf? Hak bicara yang tinggi-tinggi, dalam-dalam, bicara bab maqam-maqam, bicara bab asrar-asrar, itu bukan fardu ain. Jelaslah kitab Minhajul Abidin kita ni. Kitab Hikam, kitab Adurun Nafi, kitab Al-Manhalus Safi, kitab Tanwilul Qulub, Kashful Asrar, itu semua bukan fardu ain. Itu bukan tasawuf syariah. Itu tasawuf haqiqah. Itu tasawuf haqiqah. Cerita bab maqam, cerita bab asrar. Itu bukan fardu ain. Kalau tanya lagi dah kita ikan bukan fardu ain ke? Susah sikitlah nak bicara. Sebab apa? Ni tak kena dengan landasan kitab Minhajul Abidin. Dan memang ada orang baca kitab hikam dia kata fardu ain. Ada? Memang ada. Jadi kalau ada orang tanya seumpama tu tak pelik lah. Jadi kitab tasawuf syariat fardu ain tak ada pula contohnya. Ini mazhab dia kata aqabah yang sangat payah, aqabatun ka'ud. Aqabah yang sangat sukar, sangat payah. Akhir zaman. Akhir zaman ni terutama ilmu tauhid. Akhir zaman terutama ilmu tauhid. Di mana-mana tempat pun, begitulah. Tengok kadang-kadang di jadual, saya dijemput mana-mana tempat, saya akan buka FB. Sebab mana-mana masjid dia ada FB. Kita boleh tengok dia punya pengajian di dahulu. Apa kitab yang dia ada. Ada ni. Nak cari tempat yang kuliah mingguannya ada kita tahu sebab 20. Sekarang ni agak payah. Ada. Tengok dia punya jadual dia lah. Apa tu tengok apa yang dia ajar di tempat tu dengar. Ada tempat yang memang kuliah maghrib dia 40 minit, 42 minit, 45 minit. Kita faham tak situ tu? Maknanya isyak stop. Isyak berhenti. Dah 40 minit. Isyak 40 minit, 38 minit. 38 minit pada kuliah maghrib. Sebab apa? Sebab yang mengajar tu Tok Imam. Dah kalau Tok Imam sebab apa jadi pendek? Diwirid panjang. Berapa diwirid panjang? Taktik nak jadi kuliah pendek. Boleh belaka? Wirid kan sunat ya. Tapi kita nak fokus pada kewajipan. Wirid sunat. Rugi ditinggalkan. Tapi oleh kerana di masa yang sama, kita nak fokus kepada kewajipan. Kita nak lebihkan masa untuk kuliah agama fardu ain. Kena pendek waktu sunat. Ada ni? Kena pendek waktu sunat. Bukan nak tinggal hak sunat. Rugi. Tapi jangan kan nak sunat, kita memendekkan hak wajib. Jangan. Itu lagi dah betul. Kenapa isyak segera kena berhenti? Tambah masa. Tak boleh ustaz. Sebab masjid kita ni lepas isyak sama-sama baca surah Mulk. Jadi hak belajar ni nak suruh kerak pendek. Sebab lepas isyak nak baca surah Mulk. Faham tak ni? Ni dah kena gaya belaka ni. Songsang belaka gaya ni. Dia tak ada gaya bebas dalam agama ni. Kena turun ilmu. Tak ada gaya bebas. Kalau gaya bebas, songsang lalu dah. Masjid Gulung Bila. Saya mengajar tetap sejam. Masjid Gulung Bila. Kadang-kadang sejam lebih. Lepas isyak dia baca surah Mulk juga. Lepas isyak dia baca surah Mulk juga. Ada tempat memang tahu dah. Tapi kalau nak panggil saya buat jemputan, saya mari jauh kata ni. Dah lebih sejam, tak payah saya pergilah jauh pagi ni. Dia berilah sejam. Dia nak pergi 40 minit, isyak suruh berhenti. Kita mari jauh. Tapi kalau mari jauh, isyak berhenti. Sebelum isyak berhenti pun lagi baik, kita boleh balik cepat. Sebab kita dah jauh. Ke mana? 10 minit sebelum isyak kita berhenti. Kita tadi maghrib, kita jamak takding dah. 10 minit sebelum isyak, kita pun start kereta balik. Bagaimana kamu?
Nak cepat sangat pergi setengah jam sudah lah. Dahlah sepatutnya kita mari jauh lah nak balik cepat. Tapi kira-kira tak ada lelah pergi jauh-jauh. Tak apalah, nak sejam-sejam. Lepas tu, Saif malam ni kita orang tak baca surah Mulk. Malam ni dah panjang kuliah. Oh, kerana kuliah kita siapa tak boleh baca surah Mulk dah. Lepas isyak. Ada ni. Baru tahu kena-kena dia tak boleh panjang sebab nak baca surah Mulk. Kena gaya gitu. Kena gaya gitu. Lepas tu ada orang komen pula. Dia kata dia baca surah Mulk bukan baca dalam masjid. Lepas tu baca luar. Dia baca dalam masjid. Dia pakai speaker satu kampung dengar. Pula dah. Lepas isyak pula tu. Kata kenapa pula gitu? Banyak je masjid baca surah Mulk. Dia baca dalam tu je. Buat apa nak pakai speaker luarnya? Ada ni. Mana dia tahu lah ni orang cerita. Orang yang cerita. Malam tu baca surah Mulk. Speaker kuat. Jadi kadang-kadang maghrib tu pendek je. Sebab apa? Setakat nak isi masa, isyak berhenti. Nak cerita payahnya bab ilmu ni. Payah bab ilmu. Ini bicara di Masjid Surah dah. Tempat ilmu dah. Ada ni. Kalau nak tunggu hak sekolah, minta maaf. Hak sekolah minta maaf. Sebab matlamat pendidikan adalah duniawi. Ukhrawi hanya letak sambilang saja. Hakikatnya duniawi. Ada ni. Jadi hak mana belajar sekolah tu nak ukhrawi dia kena mari Masjid Surah. Masjid Surah pula tempat ilmu ukhrawi. Sekolah tempat ilmu akademik. Masjid Surah tak ada ilmu akademik. Ada kuliah maghrib sains. Kuliah maghrib matematik ada? Tak ada. Kalau ada berkali kecoh lah. Tak ada. Di sekolah memanglah di akademik. Matlamat duniawi. Tak apalah. Kita bawa keluarga kita ke Masjid Surah. Untuk ukhrawi. Tak apa. Marilah Masjid Surah. Payah sukar. Imam Ghazali kata ni. Akabah yang sangat payah, sangat sukar. Nak cari fardu ain pun kena cari tempat yang jauh. Akhirnya terpaksa ikut live FB sahaja. Maghrib berjemaah di masjid, balik dengar live FB. Di masjid ni kuliah tiap-tiap malam. Tapi akhirnya balik duduk rumah. Ikut FB. Sebab apa? Sangat sukar, sangat payah. Dan kitab Minhaj ni semak dada molek. Semak panggil tak? Semak. Bukan semak hengseng. Semak kat hengseng tau. Oh, semak dia ni. Ada ni. Itu semak hengseng tau. Ni semat. S-E-M-A-T tau. Semak dada molek. Kitab Minhaj kata ni. Kita pun nilai dengan apa yang berlaku pada masa kita sekarang. Imam Ghazali kata ni. Imam Ghazali ni kurung yang ke-6. Kita kurung yang ke-15. Imam Ghazali kurung yang ke-6. Kita kurung yang ke-15. Mana? Ada ni. Beza kitanya 1000 tahun. Tak apa 1000 tahun lah. Dalam 900 tahun. Tapi dekat-dekat 1000 tahun. Bezanya sekarang dengan masa Imam Ghazali rahimahullah. Ini barakahnya kitab Minhaj. Barakahnya kitab Minhajul Abidin. Kalau kata pondok, yang betul-betul pondok, memang di antara kitab yang boleh dikatakan wajib. Ada ni. Tapi jalanan pondok, ikut kitab Minhajul Abidin. Susunan ilmu dia. Ada ni. Kitab Imam Ghazali puluh-puluh. Tapi hak timbulnya Minhajul Abidin. Hak ni tidak ada orang pertikah. Tak ada orang pertikah. Kitab Ihya Ulumuddin hak Imam Ghazali ada orang pertikah. Ni Minhaj tak ada orang pertikah. Ada ni. Hak Imam Ghazali kata dalam kitab Minhaj ni
tartiban ajiban. Imam Ghazali yang angkat kitabnya sendiri yang dahulu, susunan yang sangat luar biasa yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada aku, kata Imam Ghazali. Di awal kitab mula-mula tu, ketahui olehmu bahawasanya ibadah ialah buah ilmu. Hati yang pertama. Dia tekan ibadah lah mula-mulanya. Sebab ni minhajul abidin. Perjalanan orang yang beribadah kepada Allah. Jadi ayat yang pertama, ketahui olehmu bahawasanya ibadah ialah buah ilmu. Selalu dah. Ibadah buah ilmu. Tapi ilmu tak panggil ibadah. Buat nak buat pun. Itu je. Berarti Imam Ghazali mulai pula di kemudian tu keinsafan, kesedaran yang dicampur oleh Allah Subhanahu wa taala. Asbabnya bagai-bagai yang Tuhan aturkan asbab. Bila mari keinsafan, kesedaran, mana jalan yang kita nak turun? Keinsafan ni terkadang ditarik oleh mana-mana jemaah. Keinsafan ni. Apabila ada mana-mana jemaah, ni apa ni? Dakwah dia. Nasihat dia. Asbab dakwah nasihat tadi ni, maka timbul keinsafan. Nak kembali pada agama. Jalan mana yang nak dituruti? Yang pertama, belajar ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ni kita minhaj. Mula daripada keinsafan, yang pertama belajar ilmu mengenal Allah taala. Ada ni. Asbab mana-mana dakwah siapa-siapa pun, nasihat sesiapa pun, tapi lepas daripada timbul keinsafan, dia pun tarik pada jalanan dia, tidak dimulai dengan ilmu tauhid. Itu bukan jalan yang sebenar. Itu je. Itu bukan jalan sebenar. Mati situ je. Kita nak kembali pada jalan agama, kena kenal tuan agama. Kita nak kembali pada jalan agama, yang pertama kenal syarak tuan dia dulu. Tuan agama hakiki Allah Ta'ala. Tuan agama majazi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala syarak, Nabi sallallahu alaihi wasallam syarak tuan agama. Tapi Allah tuan agama yang hakiki. Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan agama majazi lah, bukan hakiki. Sebab Nabi hakikinya Rasulullah, utusan, bukan hak barang dia. Tapi kita letak Nabi pun tuan agama. Jadi bila kita nak balik pada agama, kenal Allah dan Rasul terlebih dahulu. Betul akidah molek. Ini jalan minhajul abidin ila jannati rabbil alamin. Mana kumpulan sekalipun yang mendakwa dia sebenar, dia tak bawa kepada jalan mengenal Allah dan Rasul permulaan, bukan. Tak salah, bukan. Dia memang mengaku sebenar. Mana ikut satu-satu jemaah, siapa kesudah mana ilmu tauhid mengenal Allah dan Rasul, tak ada. Bertahun-tahun akhirnya dia bawa, dia pun dakwah orang lain, nasihat orang lain, orang pun turut dia pun bawa dengan jalan yang sama yang dibawa oleh orang terdahulu, bukan jalan yang sebenar. Jalan sebenar adalah kitab Minhajul Abidin. Timbul keinsafan, yang pertama mengenal Allah, mengenal Rasul. Mengenal tuan agama yang kita nak kembali. Ini dalam kitab Minhajul Abidin. Sekarang sama telah lah. Masing-masing mengaku jalanan masing-masing. Memang kita orang tak erti apa pun. Kita mari daripada kosong. Apabila timbul keinsafan, berpunca daripada orang terdahulu. Tidak melengkapkan ilmu agama sebelum balik. Itu kesilapan orang terdahulu. Tapi kesilapan orang terdahulu, dia ada dia punya keuzuran dia. Sebab orang terdahulu ni jauh sedikit daripada ilmu. Jadi kesilapan kerana berpunca daripada jahil, jauh daripada tidak ada orang yang mengajar ilmu agama. Itu di antara kesilapan, kejahilan yang syarak maafkan. Ada ni.
Di antara kesilapan kejahilan yang syarak maafkan kerana baru masuk Islam. Kerana jauh daripada orang mengajar. Tak ada orang mengajar dahulunya. Itu di antara yang dimaafkan pada syarak. Kalau orang dahulu. Tapi orang kemudian kena balik. Nak kembali pada agama. Kenal tuan agama terlebih dahulu. Tu je. Dah lah. Kita ni dah erti lah kita ni. Baru nak balik pada agama. Macam mana saya ni. Saya nak balik pada agama. Belajar ilmu tauhid. Kena Allah, kena Rasul. Sebab Allah Rasul tuan agama. Logik ke tidak? Dengan akal kita hak jahil. Logik ke tidak? Dia cerita mari keinsafan. Macam-macam lah asbab. Sebut dah kat asbab kan. Kerana kematian ibu bapa, kerana kematian keluarga, kerana dia kena penyakit berat terdahulu 50-50 dah. Tapi Allah tidak matikan. Mari keinsafan. Kalau Allah mati masa tengah berat itu macam manalah. Ni asbab Tuhan tu. Jadi saya ni nak kembali pada agama. Maka disusun jalanan belajar molek ilmu mengenal tuan agama Allah dan Rasul. Sejahil-jahil kita lah. Logik tak jalan tu? Ke mana? Sejahil-jahil kita. Logik tak? Kita nak kembali pada agama, kena kenal tuan dia dulu. Allah dan Rasul. Tak mau sabar, tak payah Allah Rasul. Ada. Dengan akal kita orang jahil ni, logik tak? Dengan jalanan tu. Ada ni. Tapi cerdiknya otak. Nak balik pada agama, ilmu tauhid, mengenal Allah dan Rasul, tidak diajar, diturut juga. Ada ni. Macam mana? Ini kita minhaj. Kemudian kita nak buat amal ibadah. Amal tadi pun, atur dengan belajar ilmu bab semayang, belajar ilmu bab puasa. Kita nak hadap Ramadan. Nak buat ibadah, belajar ilmu fiqh pula. Semayang puasa comel pun kalau hati tak comel Tuhan tak terima. Belajar ilmu tasawuf. Ni hak susunan dalam kitab Minhajul Abidin. Mana kita tengok tadi balik. Dak reti kita ni. Memang tadi susun ni macam mana? Semayang tak payah belajar dak apa. Puasa tak payah belajar dak apa. Boleh buat sendiri-sendiri je. Nak baca Quran tak payah belajar guru dak apa. Ni ada tu kan. Letak ni apa panggil apa? Peng apa tu? Letak. Dia pun bunyi suara orang mengaji kan? Lepas tu baca tu ni lah. Apa tu? Tak reti kitanya. Dia tekan macam mana? Dia, tak tahulah. Saya tak mana tengok jauh-jauh gitu. Apa benda tu dia tekan keluar suara. Turut tu lah. Cari tu guru apa? Cari tu guru dia tekan kita. Dia backi bacaan kita. Malu kita biar tu cukup lah. Mana? Tak apa dah, tak payah dah. Belajar. Kena gitu. Semayang tak payah belajar. Ngaji Quran turut dalam hak tu je. Ni zaman dulu lah ni. Ni dulu. Dulu dia keset. Keset pada keset. Orang dulu. Tunggu saya kata. Nak belajar Quran dengan keset. Keset tak ada waktu guru dia kata. Apa? Bodoh. Dia tu keset bodoh. Tak boleh waktu guru bodoh. Jangan ni bukan kori dalam keset tu bodoh yang saya faham. Keset tu bodoh. Tak boleh waktu guru. Keset bodoh dia kata. Bodoh kenapa? Kita baca salah. Dia tak tegur pun kitanya. Tu bodoh dia kata. Oh gitu pula. Bukan syekh kori bersih dalam keset tu. Bukan. Dulu syekh Basit tak ada orang lain dah dulunya. Takkan bukan syekh tu bodoh. Keset tu bodoh. Kita turut dia baca. Kita baca salah tegur ke tak? Tak tegur. Tu bodoh. Tunggu cerdik ni. Baca salah. Ulang. Salah lagi. Ulang. Kena baca gini. Tu baru tunggu cerdik. Keset tak lewat gitu. Boleh amal Quran. Ikut tadi. Tak. Kena belajar. Macam mana kiai guru yang sebenar. Nak semayang ke nak puasa, tak ada kalau tanpa ilmu. Tu jalan dia. Tapi yang mula-mula sekali, mengenal Allah dan Rasul. Akidah kena comel.
Payahnya sekarang nak cari tempat-tempat yang pengajian tauhidnya lengkap. Kalau pergi tempat yang pengajian tauhidnya lengkap, cerita bab pegangan, apa? Senyum mewek, relax je. Ada ni. Bercakap lepas kuliah, faham. Dia boleh sambung pula. Kita boleh dapat pula apa ni? Buah. Mana buah? Ni, dia kata gitu. Kita boleh guna ayat dia dalam kuliah kita pula kemudian. Ada ni. Dia punya cakap tu, buah dia tu. Sebab apa? Sebab di tempat tu ada ilmu tauhid. Kalau tempat tu tak ada ilmu tauhid kau, lepas daripada kuliah tu macam-macam lah respon. Siang dengar. Ada tempat yang pakai macam bela gitu sampai ke sudah. Bela je. Lepas kuliah ajak makan, masa makan pun tak ada respon langsung. Orang kuliah tadi tu. Macam bela gitu je. Bila korek macam ni ilmu tauhid ada dok. Dia macam nak jawab pun dia susah je. Mana seolah-olahnya macam hak maghrib itu, dia macam jadi macam jeng ke mana. Tak boleh nak faham ke macam mana. Ada ni. Sebab tak ada ilmu tauhid hak mula-mula. Tu payahnya akabah ilmu. Payah tak payah Mazali kata nak capai maksud dengan ilmu. Apa maksud kitanya? Redha Allah. Apa maksud kitanya? Syurga Allah Subhanahu wa taala. Payah ilmu ni. Tapi nak capai maksud tu tak dapat tidak ilmu. Kemudian dia dibicarakan atas tu, dan manfaatnya amat banyak. Ni cerita manfaat ilmu. Atas tu. Ilmu akabah yang sangat sukar. Dan tetapi dengan ilmu tercapai, terhasil segala yang dimaklub, yang dituntut dan yang dimaksud, redha Allah, syurga Allah. Dan manfaatnya amat banyak. Ini cerita manfaat. Ini baru ni manfaat. Manfaatnya amat banyak. Memutuskannya, menyelesaikannya amat sukar. Dan perkara yang ditakuti dalam belajar ni amat besar. Jadi mulai ayat, ramai orang yang berpaling daripada ilmu, maka sesat. Itu je ayat dia. Berpaling daripada ilmu fardu ain, sesat. Duduk dalam dosa besar. Situ je. Berpaling daripada ilmu fardu ain, dosa besar. Orang mengekali dosa besar ni, jalan lurus ke jalan sesat? Dosa besar pun jalan lurus ni. Jalan lurus ni dosa besar. Berpaling daripada ilmu fardu ain, dosa besar. Dosa besar, jalan lurus ke jalan sesat? Sesat tu je mati dia. Tu je mati. Ajak belajar macam-macam rintangan. Pandai dah, apa dah. Dah pandai, belajar apa masalah? Dia ingat ke orang yang mengajar ni tak belajar? Orang mengajar dia tak belajar? Saya sentiasa ikut rakaman-rakaman pengajian baba-baba. Kalau ada baba mari di tengah buat daurah, saya akan ikuti. Bawa kitab, bawa pen. Sentiasa nak belajar. Dan orang ikut live FB ni, orang yang ustaz-ustaz dah. Ada ni. Ramai daripada jauh-jauh. Mari berjumpa, setakat nak kenal sebab apa dia ambil ilmu melalui FB. Tanya. Ustaz. Ada ni. Balik Mesir kadang-kadang. Ustaz. Tapi dia tetap belajar. Hak tak mau belajar tu macam-macam tu, ustaz ke dia? Bukan ustaz lah, start. Dia panggil SETAD. Apa maksud dia? Sekarang ni kan ustaz, lepas tu ada hak tu start dia panggil. Setak dia panggil. SETAD. Ustaz ke? Tak pun, belajar lah. Orang ustaz pun boleh belajar. Pelik apa? Dia ada ilmu. Ada ilmu lagi nak belajar. Orang ada ilmu ni lah lagi nak belajar. Orang tak mau belajar ni, satu je. Jahil murakab. Dia rasa dia pandai. Itu je.
Kadang-kadang dalam majlis ilmu tu ada orang pandai, orang alim. Kita nak mengajar pun jadi kekok. Kita nak mengajar pun jadi kekok. Ada ni. Oh, tak mau belajar tu sudah alasan lah. Pandai dah, sekolah belajar dah. Kok kepala. Orang kata, sembang latar. Sembang latar. Jangan buat gitu, ni cakapan. Ni nak kena sembang latar gini ni. Berat sangat tu nak kena sembang latar. Tak ada ayat lain dah. Nak mupu ni kata ni. Nak mupu. Kan kalau kita marah sangat kan. Dia ni lama-lama mupu juga lama-lama. Dok dengar kata gitu lah juga. Hak pasal tu, pasal gitu. Ni nak kena sembang latar. Ni nak mupu. Ni tak reti ke. Belajar je lah. Pandai dah. Lagi bagus. Tamu juga memang mujahid. Jahil murakab. Tu je. Berpaling dari ilmu, sesak Imam Ghazali. Orang yang belajar molek-molek pun kadang-kadang tak jadi juga. Tergelincir. Ramai kata Imam Ghazali. Belajar. Tapi tak sungguh, tak fokus. Tergelincir juga. Ramai orang belajar salah jalan. Pada ain tak tahu ke mana hala. Dengar tak pernah lari daripada majlis ilmu. Pada yang tauhid pun tak ada. Pada fiqh pun tak berapa nak ada. Dari tasawuf pun tak ada. Ramai orang yang belajar berhenti. Menyesalnya lah dulu. Tak belajar. Ada orang yang nak menyesalkan akabah ilmu. Ada yang sekejap je. Alhamdulillah. Ada yang 70 tahun Mazali kata. Dalam masa yang lama. Pergi mari. Ada pasal tu. Dengar. Oh, ustaz ni mengajar. Kata macam-macam. Lepas tu mari belajar pula. Kata minta maaf pula dia kata. Dia macam-macam. Hilang pula. Waktu mari belajar pula. Waktu hilang pula. 70 tahun Mazali kata. Kemudian Mazali akhiri. Pembicaraan hak Mazali kata tu. Kesemuanya. Di bawah rentahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Bahagia. Syurga neraka. Qadar dan qada Allah. Yang mustahil berubah sama sekali. Jahat. Celaka. Neraka. Rentahan Allah, qadar qada pada azal, mustahil berubah sama sekali. Macam mana? Macam yang berlaku sekarang. Yang Tuhan permudahkan, jadi mudah je. Yang Tuhan persempitkan, jadi sempit je. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadadayikan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Tuhan kata, sesiapa yang mendaki oleh Allah akan bau menyesak oleh Allah akan sesiapa. Allah kehendak pada azab, sesak dianya. Celaka dia ahli neraka. Nasihat Allah Ta'ala akan menjadikan dadanya sempit, sesak, tidak terbuka dada dia. Sebut kata belajar fardu ain ni, wajib ijma' ulama. Tak belajar dah sebesar. Sebik ada tutup. Ini sesiapa yang Allah mendaki bahawa Allah menjesakkan sesiapa. Nabi kata yulhamu su'ada wa yuhmu ashqiya. Hadis dalam kitab Midhat kita ni. Akan diilhamkan ilmu pada orang yang tertakdirkan pada azab, orang yang bahagia, ahli syurga. Dan akan diharamkan, ditegahkan ilmu daripada mereka yang tertakdirkan pada azab, orang yang celaka, ahli neraka. Itu je. Duduk nak buat ibadat lepas subuh. Tengok-tengok orang mengajar buat hukum hakam. Terus bangun, pimpin anak balik. Bayangkan, subuh boleh bawa anak berjemaah. Subuh boleh bawa anak berjamaah. Anak mari tu pula kita nampak kesungguhan sendiri. Bukan ada keadaan genyih mata tak pada genyih. Ni genyih mata. Hak jenis macam dipaksa je. Dah. Nampak cara anak tu, cara sukarela dah. Dia latih lama dah. Lepas subuh, dia akan beriktikaf dalam masjid sampai ke syuruk, semai sunat baru balik. Dengan anak-anak dia. Bagus. Tapi jangan mengajar agama. Dijemput je kelakkan lepas subuh. Dia akan pimpin anak dia akan balik. Ini diharamkan, ditegah ilmu oleh Allah. Tergamak buat seumpama tu. Saya nak iktikaf. Dah kamu dah iktikaf lagi. Saya ingat kena berzikir. Berzikir sunat. Orang mengajar ilmu agama tu lah majlis zikir. Dah pimpin anak tergamak. Depan orang ramai balik gitu lah. Berapa? Orang ngaruk ke apa? Orang mengaruh. Mengajar hukum agama ni mengaruh. Kenapa timbul tidak berkenan pada ilmu agama?
bahagian masing-masing. Berjemaah lima waktu, anak boleh bawa berjemaah sampai ke subuh berjemaah, tapi jangan ilmu, hati tak kenang. Bayangkan, ilmu syariat agama, hati tak berkenan. Ilmu sains, ilmu matematik, habis anak cucu belajar. Ilmu agama, hati tak berkenan, tak suka. Ni cerita bab hukum ni, nak kata ke orang ni, hukum ni. Hukum ni memang kata ke orang, takkan kata ke lembu kambing. Ke mana? Kalau tak ambuh hukum kena ke orang, kau tak boleh ngajar dah lahnya. Ayat Quran tuju pada siapa? Hadis Nabi tuju pada siapa? Ke lembu kambing. Tak, kenapa boleh timbul di hati tak berkenang majlis ilmu? Yang duduk masjid dah ni iktikaf, duduk dah ni. Nak ambil tasbih nak berzikir. Ada orang mengajar. Balik piping anak balik. Berapa ni? Tuan jadikan dada disempit. Mana kalau kita fikir kau akal kita sendiri pun, kenapa jadi gitu? Apa permusuhan dia dengan majlis ilmu? Macam majlis ilmu ni musuh dia dah jadinya. Kenapa jadi gitu? Kuat buat ibadat tapi ilmu jangan. Ilmu je aku lari. Ibadah gitu. Tuhan akan haramkan ilmu. Tuhan akan tegur ilmu daripada mereka yang Tuhan takdirkan pada azal. Orang yang celaka. Jelas nyatanya berpaling daripada ilmu tauhid. Ada apa tu? Ada. Jahil ilmu tauhid, dosa yang amat besar. Berpegang dengan akidah yang salah pula. Tak ada. Itu bukan setakat sesak dah. Bapak sesak dah jadinya. Tapi duduk masjid amal ibadat. Sebab Tuhan kendak pada azab sesak, Tuhan akan jadikan dadanya sempit, tidak terbuka. Semuanya di bawah rentohan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kendak kebaikan, berlaku kebaikan. Allah kendak kejahatan, berlaku kejahatan. Manfaat ilmu ni sangat berhajat hamba kepadanya. Dan ditaruh segala pekerjaan ibadah sekiranya atas ilmu. Ibadah apa pun, ilmu nombor satu. Istimewa lebih-lebih lagi ilmu tauhid dan ilmu sir, ilmu tasawuf. Kenapa tinggal ilmu fiqh? Lebih-lebih lagi ni. Ilmu fiqh tak boleh tinggal, fardu ain. Ada ni tak boleh tinggal. Ditaruh semayang atas ilmu, dibina semayang atas ilmu, dibina puasa atas ilmu. Fiqh dah tu. Tak lagi dah. Tapi istimewa ni lebih-lebih lagi ilmu tauhid dan ilmu sir, ilmu tasawuf. Lebih-lebih lagi. Bukan tinggal fiqh. Jangan salah faham ni. Itu fardu ain tak boleh tinggal fiqh. Lebih istimewa, lebih-lebih lagi. La siyama, apatah lagi. Ilmu tauhid dan ilmu sir, ilmu tasawuf. Maka sebenarnya telah meriwayat ulama bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyi kepada Nabi Daud alaihi salam. Maka firman Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.